Halo, Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Bujal. Hari ini kita ada basikal Truth 406 lipat 3 daripada Indonesia bersaiz 20 inci. Sebelum kita meneruskan video review ni, saya nak umumkan dulu dua orang pemenang bertuah yang telah menjawab soalan kuis di dalam video sebelum ni, Kayu Piknik Botani by Klang Foodies. Dua orang pemenang bertuah akan memenangi hadiah helmet Speed Gear color hitam putih ni. Bilakah tahun Klang Foodies ditubuhkan? Jawapannya adalah pada tahun 2016. Dan soalan kedua, siapakah founder Klang Foodies? Jawapannya Sam Low. Jom kita pusing nama, kita tengok siapa yang bertuah. Untuk cabutan ni, saya tak ada ulang-ulang pusing Saya terus jalan sekali je. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pusing dulu Halim. Okey. Kita tengok siapa yang kena pemenang pertama. Oh, kerabat derhaka Foodies. Angah. Tahniah. Pemenang pertama. Kita tengok nama kedua. Fafa for Craft and Design 9419. Tahniah. Jangan lupa menjawab soalan yang tertera di description selepas menonton video review Abang Bujal ni. Macam biasa, ada hadiah special nanti di video akan datang. Jawab je dulu. Okey? Terima kasih. Tahniah. Basikal ni sebenarnya dijual dalam bentuk kerangka saja, frame. Frame ni saya beli daripada Indonesia. Harga dalam 1XXXX. Saya tak nak bagi tahu harga yang sebenar lah sebab harga mungkin berbeza mengikut spek. So spek yang saya dapat hari ni untuk 20 inci punya tayar, sebenarnya boleh masuk ke 406 dan 451, tapi sengaja saya pilih 406 sebab saya peminat 406. Frame ni color dia memang saya tempah custom lah untuk warna dia seakan-akan Brompton Barbor ni. So color dia diinspirasikan daripada color Brompton Barbor. Dia punya fork untuk tayar 20 inci menggunakan brake cakra, disc brake, belakang pun sama. Lepas tu untuk spek, ini saya pasang sendiri sebenarnya. Basikal ni saya pasang sendiri. Saya beli frame. Kebetulan dekat rumah ada banyak barang-barang basikal yang saya tak pakai. Jadi saya sumbat ke basikal ni, jadilah sebiji basikal. Untuk drivetrain, saya gunakan Deore 10 speed lah. Saya guna cassette 1134. Saya padankan dengan crankset Esofix 50T. Kenapa saya pakai 50T? Sebab saya nak all-rounder untuk climbing dengan jalan rata. Bila saya pakai 50T, dipadankan dengan tayar saiz 1.6 x 406. Untuk average 25-27 tak ada masalah. Tapi dalam masa yang sama, untuk climbing pun sedang-sedang elok sebab kaset yang paling besar saya guna 34T. Okay, untuk material basikal ni sebenarnya saya pun tak berapa sure, tapi yang nyata bukan alloy lah. Jadi sama ada high ten steel ataupun chromoly. Cuma yang menarik dekat basikal ni daripada segi orang cakap welding joint. Dekat sini bila dia menggunakan teknik welding, tapi lepas welding dia gosok bagi rata. Jadi kat sini kita tak nampak dia punya bentuk kesan welding. Okey, untuk berat ni pula bila saya timbang sekali dengan satu set apa semua ni, termasuk dengan adapter rack tu, dapat dalam 12 kilo setengah. Untuk sebuah basikal lipat seberat 12 kilo lebih sebenarnya berat, tapi masih lagi sedap dibawa sebab saya menggunakan tayar 406 dengan crankset 50T. Untuk aksesori yang lain saya tak ada buat tambahan apa, semua biasa saja. Dia punya easy wheel ni pun daripada Esofix. Seat post saya pakai jenis carbon Esofix 600mm, memang untuk panjang untuk tinggi lah. Saddle saya pakai saddle Lucy pun daripada simpanan, cuma yang special kat depan ni lah. Yang ni lain sikit daripada kebiasaan. Yang ni saya custom. Yang ini sebenarnya kita panggil ini sebenarnya daripada basikal turn. Yang ini kita panggil turn luggage truss. Yang ni dia punya kangkar rack. Yang ni dua barang ni dijual-berasikkan oleh Turn. Saya tak tahu sekarang dijual lagi ke tak. Tapi ni memang untuk letak beg dan tak khusus bukan untuk bag turn, macam-macam bag dia boleh masuk.
Untuk kabel management, sebenarnya memang saya saja letak kabel organizer ni, kita panggil spiral cord ni. Tak ada apa pun, sebagai nak bagi nampak kemas je, sebab saya tak minat jenis kabel berjuntai-juntai ikat dengan kabel tie apa semua. Memandangkan benda ni murah, 1 meter dalam RM5 saja. So benda ni boleh dapat kat Shopee dalam RM5. So kalau korang tengok basikal korang kabel rasa macam berserabut apa semua, boleh gunakan kabel organizer yang ni. Nampak kemas dan sleek. Untuk rantai, saya pakai rantai 10 speed juga. Yang ini jenama-jenama biasa saja, macam saya cakap lah, barang semua daripada dalam simpanan sendiri. Saya guna apa yang ada saja. Yang ni pun special sikit. Yang ni saya custom. Selalu orang pakai, ini sebenarnya untuk cover hook depan supaya kalau lipat tak bercalar kena frame. Yang ni saya ambil daripada basikal mountain bike. Ini saya beli dalam RM10, getah dia. Lepas tu saya balut saja kat sini. Okey, kalau kita tengok dekat basikal ni, kalau perasan ada dua kelainan. Satu di sini, adapter ni, tambahan ni dengan ini. Ini kita panggil sebagai cangkuk rantai. Masalah dengan basikal lipat 3 ni, bila kita lipat, kalau tak ada benda dua ni, rantai akan kendur dan seterusnya akan lucut. Jadi bila ada dua benda ni, bila kita lipat, dia akan membantu untuk rantai tidak jatuh. Okey, jadi bila kita lipat, kalau perasan, benda tu akan menahan rantai untuk tidak lucut. Okey, so nampak kan? Kalau tak ada dua benda ni, kalau tak ada benda yang menahan rantai ni, jadi rantai akan kendur dan seterusnya akan jatuh. Jadi inilah antara beza drivetrain untuk basikal tri-full yang menggunakan sistem gear seperti road bike ataupun mountain bike. Untuk yang bertanya, boleh tak basikal tri-full yang lain untuk masuk sistem gear menggunakan sistem gear road bike? Maksudnya yang nak masuk, mungkin ada nak masuk Sora, ada yang nak masuk 11 speed 105 ataupun Diore. Jawapannya boleh, tapi kena beli satu lagi adapter di sebelah sini, dan satu lagi sebenarnya bukaan untuk triangle ni kena 135mm. So kalau nak buat juga, kalau standard basikal tri-full, bukaan dia di bawah 120, dalam 117mm macam tu. Jadi kalau nak pasang sistem ni boleh, tapi nak kena kangkangkan sikit sampai dia boleh buka sehingga 135mm. Benda ni sebenarnya saya tak galakkan lah. Kalau tri-full asal bukaan 117, untuk pergi ke 135 kena kangkang besar. Jadi nanti mungkin ada gangguan daripada segi handling dan shifting. Tapi kalau betul teringin, ada dijual triangle berasingan untuk memasukkan sistem gear macam ni. Yang tu dah siap adapter apa semua. Jadi kalau ada bajet lebih, anda nak buat sistem macam ni, tak ada masalah, teruskan. Cuma belanja dia keras sikit lah. Satu lagi kelainan dekat basikal tri-full ni adalah sistem brake yang digunakan. Kebanyakan tri-full menggunakan sistem brake caliper ataupun orang panggil yang jenis cengkam dekat pada permukaan rim. Yang ni kita gunakan sistem brake cakra ataupun disc brake. Yang ini kalau ikutkan kebaikan dia, better, cengkaman yang lebih baik dan brake yang lebih bagus lah, sebab disc brake versus tu. Tapi yang ini bergantung pada personal preferences. Saya sendiri sebenarnya peminat brake rim sebab less maintenance dan senang nak tune. Yang ini kalau nak tune payah sikit. Jadi yang ni terpulang lah. Nak cakap juga, frame ni boleh custom mengikut kehendak masing-masing. Jadi bila berurusan dengan seller dia, boleh pilih warna, saiz dan jenis brake yang hendak digunakan. Untuk keterangan lanjut pasal brain trough ni, di Malaysia frame ini tidak ada pengedar rasmi, tetapi ada orang yang boleh tolong bawa. Jadi yang ni saya bawa masuk frame ni melalui seorang sahabat di Pahang, Cikgu Nazir. Jadi kalau ada yang berminat untuk bawa nak pasang frame macam ni, boleh terus berurusan dengan Cikgu Nazir. Daripada segi perbandingan saiz pula, kalau tengok di sebelah sini ada tri-full yang kebiasaan selalu kita nampak tak jalan lah, bersaiz 16. Okey, beza utama ni dah tentu yang pertama pada saiz tayar. Macam yang nampak kat sini, tayar sini besar. Saya punya 406, yang ni 349. Kalau by inci, yang ini 20 inci, yang ini 16 inci. Okey. Beza selain daripada itu, macam saya cakap tadi lah, sistem braking. Yang ini menggunakan sistem brake C-brake, yang ini menggunakan sistem disc brake. Beza yang paling ketara adalah
ground clearance, ruang lega antara bottom bracket dan ke tanah. Kalau perasan kat video, kat gambar ni, daripada tengah ni ke bawah, beza dia amat ketara dengan yang basikal trifold 20 inci. Kalau buat perbandingan, jarak daripada tengah center ni ke bawah tinggi, lebih tinggi daripada trifold yang 16 inci. Apa kesan daripada beza dekat tinggi ni adalah riding position. Okey. Untuk basikal ni selalu kita guna sifir. Kita letak seat post dekat paras pusat. Lepas tu kita boleh terus panjatkan, tapi ni tak boleh gunakan sifir yang tu. Untuk riding position, kita kena start daripada pedal. Kalau saya start daripada sini, saya akan tergantung. Nampak tak? Jadi kalau saya nak macam ni, saya kena cari tempat untuk bertenggek. Jadi kelemahan basikal ni satu saja. Bila dekat traffic light, saya kena landing dekat atas jalan. Saya tak nak bertenggek atas jalan. Trifold 16 inci, kalau saya nak naik, saya nak kayuh, saya boleh start daripada saddle. Tak ada masalah. Ground clearance saya, kaki saya sampai. Boleh terus kayuh. Dekat traffic light pun tak ada masalah. Jadinya kalau orang tanya saya apa kekurangan dekat Trifold 20 inci, itu saja. Daripada segi handling, kualiti binaan tak ada masalah. Basikal ini elok seadanya. Adakah semua basikal bersaiz 20 mempunyai ground clearance yang tinggi? Jawapannya tidak. Bukan semua basikal ada tinggi ground, dia punya ruang lega ni tinggi macam ni. So far basikal yang tinggi macam ni yang saya pernah jumpa, Cam Snook. Cam Snook kalau awak nak kayuh, kena kayuh start daripada pedal, tak boleh kayuh start daripada saddle. Jadi untuk yang bertanya, basikal ni ada jual ke? Boleh beli dekat mana? Jawabnya macam yang saya cakap tadi, basikal ni dijual hanya menggunakan kerangka saja. So far memang tak ada dijual di kedai, tapi special yang ada pada saya pada hari ni, saya nak jual. So kalau berminat, harga saya buka 4899. Spek kita dah sembang tadi apa semua kan. So kalau berminat, datang, kita cerita. Kalau pandai gosok, saya up lagi jadi 5,000. Okey. Love is